Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi minggu ni. Kali ni kita akan belajar menggunakan modul latihan jawi imtiaz. Ustaz harap kamu dah pergi ambil di sekolah. Daripada tahun 2 hingga tahun 6 menggunakan modul latihan jawi imtiaz. Siapa yang belum ambil, nanti dia kena pergi ambil. Sebab kita akan ada latihan pengukuhan selepas ini, insya-Allah. Kamu kena siapkan dan hantar ke ustaz. Yang modul jawi ni kamu buat sampai habis. Tak faham, tanya. Dalam masa yang sama ustaz akan terangkan juga daripada muka surat ke muka surat. Kalau tak faham, boleh PM ustaz . Okey, kita mulakan pelajaran kita dengan membaca doa. Tadahkan tangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, baik. Kamu tengok sini, ni modul jawi imtiaz. Modul jawi imtiaz ni untuk semua pelajar daripada tahun 2 sehingga tahun 6. Siapa yang dah pandai jawi, alhamdulillah. Siapa yang belum pandai, dia kena menguasai daripada awal. Yang dah pandai, dia ulang kaji semula. Kadang-kadang ada perubahan dalam tulisan jawi ni. Jadi kita kena sentiasa update ataupun kita sentiasa tengok perkembangan, ada perubahan ke apakah, kita kena ubah. Ada setengah tulisan jawi yang tidak berubah, dia akan kekal, iaitu perkataan tradisi. Okey, minggu ni kita fokus lebih kepada menyambung huruf dan padanan huruf. Okey, kamu tengok . Okey. Bab 1, huruf jawi tunggal. Huruf jawi tunggal, padanan huruf. Sini . Huruf jawi tunggal, padanan huruf K. Huruf K ada beza di situ, kamu kena tengok . Okey. Kemudian KVK, consonant, vokal, consonant kan. Dua suku kata terbuka, suku kata tertutup, menyambung huruf, latihan 3, menyambung huruf, latihan 4, 5, suku kata terbuka dan tertutup, diagraf. Diagraf ni pun kamu kena ingat. Nanti latihan pengukuhan, menjauhkan perkataan daripada suku kata terbuka dan tertutup. Ipepet, italing, ipepet dan italing, latihan vokal awal kata latihan diftong. Okey, kita tengok dulu. Diftong mungkin kita belajar minggu depan. Okey, kita terus. Muka surat 1. Okey, muka surat 1 kamu tengok di sini, kamu tengok terus di buku kamu, senang . Takut tak nampak kat sini. Okey, huruf jawi tunggal. Muka surat 1 kamu buat apa? Guru membimbing murid menyebut huruf dengan betul. Okey, kita baca alif, ba, ta, ta marbutah, sa, jim, ca, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad.
dad, ta, za, ain, ghin, nga, fa, pa, qaf, kaf, ga, lam, mim, nun, waw, va, ha, hamzah, ya, ya, nya. Okay, sebutan huruf Jawi, kamu boleh ulang semula video ni kalau tak faham. Okay, sebutan-sebutan huruf ni kamu kena ingat huruf-huruf ni. Kalau tak ingat susah kita nak buat Jawi nanti. Okay, ni jadual padanan huruf. Jadual padanan huruf, kamu tengok kalau huruf M, kamu tengok huruf dia. Okey, huruf M sama dengan huruf mim. Mim, M-I-M, mim. Okey, sebutan huruf dia. Okey, ni huruf awal dia. Kalau dalam jadual nanti kamu tengok huruf mim, huruf awal dia mim macam ni kepala dia, nampak? Huruf mim contohkan, mim macam tu. Kalau di awal kepala mim bersambung di awal macam ni pusing. Macam tu, nampak tak? Okey, baik. Okey, terus. Okey, begitu juga tanda tambah. Merujuk pada huruf yang bertanda tambah. Okey, padanan huruf A, padanan huruf dia huruf alif. Jika huruf berada di tengah, kedudukan dia macam ni. Alif kan, alif. Kalau di tengah, alif dia bersambung macam ni. Kalau di akhir, alif dia pun sama, kedudukan macam ni juga. Okey, baik. Huruf M, mim, nampak padanannya huruf mim macam mana? Kalau dia duduk sorang-sorang dia pusing macam ni. Kamu tengok sebelah, huruf mim berada di tengah dan bersambung, dia pusing kat bawah macam tu. Dan mim di akhir tulis macam ni. Okey, nampak? Okey, baik. Kamu kena mahir menulis. Ingat, nulis bermula dari sebelah kanan. Elakkan menulis bermula dari sebelah kiri kalau tulisan Jawi. Okey, tanda tolak pula. Petunjuknya tanda tolak, huruf merujuk pada huruf yang bertanda tolak. Alif. Jika huruf berada di tengah, huruf-huruf yang bertanda tolak ni artinya huruf yang selepasnya tidak boleh sambung. Nanti kita akan tengok apa huruf yang tak ada tanda tolak tu. Okey, huruf alif. Huruf alif contoh. Huruf alif ni ada tanda tolak tau. Dia tak boleh sambung selepas dia. Jadi dia sebelum saja boleh sambung, tetapi selepas dia tak boleh sambung. Contoh, nak sambung alif, nak sambung dengan ba. Contoh, alif kita tak boleh sambung macam ni. Memang alif selepas tak boleh sambung. Kalau sambung, dia akan jadi huruf lam. Salah. Sebab huruf alif dia adalah huruf ada tanda tolak. Nanti kita tengok ada berapa huruf yang ada tanda tolak. Okey. Kamu tengok muka surat 3. Ni jadual padanan huruf awal. Jadual padanan huruf awal. Kamu tengok sini, huruf A sama dengan alif. Alif. Huruf awal dia, bentuk dia seperti ini, alif. B, ba. Huruf awal, ba. C, ca. Ca. I, ya. Dia eja ya macam ni. Kalau di awal. Kalau huruf alif, huruf ya berada di awal. Contoh ada huruf I.
is sama dengan huruf ya. Kalau dia duduk di awal, contoh kita nak eja ekor. Ekor I K O R, ekor kan. I ni kita tengok padanan huruf dia huruf ya. Mesti kita letak di awalnya huruf ya. Tetapi oleh kerana huruf ya ni di awal, kita automatik kena tambah alif di depan, baru tambah ya. Alif ya, kaf, waw, ro, ekor. Macam tu. Okey, boleh faham? Okey, baik. Huruf F sama huruf fa. Fa di awal. Ga, huruf G sama dengan ga. Huruf ga di awal bentuk seperti ini. H sama dengan ha. Huruf ha di awal. I, ya. Huruf ya di awal. Nampak huruf I pun sama. Huruf I sama dengan I tadi, dia mula dengan ya juga. Jadi kita kena tambah huruf alif di awal dia. Baru disambung dengan huruf ya. Ya ni bentuk dia ni bila di awal memang dia tidak ada kepala. Asal dia ada kepala. Tapi bila dia berada di awal, kepala ni kena potong. Kita ambil rumah dia sahaja. Ya. Okey. Okey, baik. Ya. J sama huruf jim. Huruf awal jim. K, kaf. Huruf awal kaf. K, qaf. Huruf awal qaf. L, lam. Huruf awal lam. Okey, di sini adalah huruf. Tunggu sat, kita habiskan yang atas dulu. M sama huruf mim. Huruf awal mim seperti ini. N sama huruf nun. Huruf nun seperti ini. O sama huruf waw. Huruf waw di awal macam ni. Waw sama dengan huruf I tadi. I. Okey. Okey, I. I dengan I dan satu lagi tak sat ni apa dia? Huruf O. Kalau I, I, O dua awal sekali, automatik dia kena tambah huruf alif di depan. Contoh O sama dengan huruf apa? Huruf waw tadi kan. Jadi tambah alif dulu di depan, baru tambah huruf waw. Baru boleh mengeja, boleh buat ayat, buat huruf, buat perkataan. Okey, baik. Huruf P sama dengan pa. Sambungan huruf di awal pa. Q sama dengan qaf. Qaf di awal. R sama dengan ro. Ro di awal. Sebab ro di awal dia tak boleh sambung dengan apa-apa. Mesti ada ekor dia. S sama dengan sin. Huruf sin di awal. Nampak huruf sin ada 3 gigi. Nampak tak? Jangan keliru. Setiap kali tulis huruf sin, sambung ke tak sambung, mesti ada 3 gigi macam ni. Ataupun 3 rumah. T sama dengan huruf ta. Ta di awal. U sama dengan huruf waw. Waw di awal. Nampak U pula. U jadi huruf vokal. Huruf vokal. E, I, O, U. Dia mesti letak huruf alif di depan. U sama dengan waw juga tadi kan. Jadi tak awal alif. Ni tak awal alif ni, baru letak huruf waw. Baik. V sama dengan va. Va ada titik di atas waw. Itu namanya va. W sama dengan huruf waw. Waw di awal. Tak ada perubahan.
Y sama dengan ya. Ya di awal mesti dipotong kepala dia. Ambil rumah sahaja. Macam ni. Tengok. Ya. Buat macam ni saja. Titik 2. Nah. Okey. Okey. Z sama dengan Zal dan Zai. Zal dan Zai di awal. Tiada perubahan. Dan tidak bersambung selepas dia. Okey. Di bawah ni. Huruf diagraf. Huruf ni kamu nampak gabungan gabungan dua huruf dalam tulisan Rumi. Tulisan Rumi tu maksudnya apa? Tulisan Rumi huruf A, B, C sampai Z tu tulisan Rumi. Tulisan Jawi, tulisan Jawi yang Jawi ni lah. Huruf alif sampai ya. Okey. Huruf Rumi dia gabungan ni, gabungan NG ni dinamakan diagraf. NG sama dengan huruf nga. Nga di awal seperti ini. NY gabungan, kamu kena jangan keliru. Nanti kamu kalau NY tu bergabung huruf nya ni, jangan kamu huruf N kamu cari huruf nun satu, huruf Y sama dengan huruf apa? Huruf ya satu. Tak boleh. Dia kalau NY mesti huruf nya. Dan nya di awal seperti ini. KH sama dengan huruf kha. Kha di awal seperti ini. Dia potong ekor. SY sama dengan huruf shin. Okey, shin di awal seperti ini. Okey, muka surat 3 dah. Padanan huruf ni kamu perlu tengok nanti masa kamu buat latihan. Tak apa, tengok, bagi cekap. Ulang banyak kali tak apa. Kalau dah boleh tu alhamdulillah. Kalau tak boleh tengok lagi. Tak faham, tanya lagi. Tanya ustaz tak apa. Okey, muka surat apa ni? Okey, sekarang muka surat 4. Okey, ada tanda tambah. Tengok, dia ada padanan huruf. Ni huruf di tengah, ni huruf di akhir. Okey. A, alif, alif tengah, alif akhir. Ingat, apa pun kamu mesti tulis tulisan Jawi ni bermula dari kanan. Kalau kamu tulis mula dari kiri, salah. Tak boleh. Okey, B sama dengan huruf ba. Ba di tengah, ba di akhir. C, huruf ca. Ca di tengah, ca di akhir. Cara tulis huruf ca. Okey, tengok. Ca. Titik 3. Di tengah macam mana? Macam tu. Kepala dia sambung. Titik 3 di bawah. Ca di akhir. Okey, rumah, kepala ca dan ada ekor di akhir. Dia tak sambung dengan siapa-siapa. Dia kekal ekornya. Okey, baik. D sama huruf dal. Dal di tengah, nampak dia ada garisan titik-titik kecil tu kan? Itu tulisan huruf-huruf Jawi, kamu kena ikut macam mana dia tulis. Kalau dia ada atas garisan lah kamu tulis. Kamu tak boleh atas garisan kamu tulis bawah garisan. Salah. Nanti tak betul tulisan kamu. Dia akan jadi huruf lain pula, silap-silap. Okey, baik. Dal di tengah dan dal di akhir. I, ya. Ya di tengah, ya di akhir. F, fa. Fa di tengah, fa di akhir. G, ga. Ga di tengah, ga di akhir. H, ha. Ha di tengah, ha di akhir. Okey, ha nak tulis dia. Kamu tulis ha macam ni pun tak apa. Ha di tengah. Ha di akhir
macam ha Allah kan, nampak ha tu. Tu. Nampak? Okey. I, ya di tengah, ya di akhir. Ingat, ya kalau berada di tengah, dia mesti buat rumah untuk dia. Tak boleh ada kepala. Ya. Ni, dia sambung dan ya macam tu. Tidak ada kepala. Asal dia ada kepala. Tapi kalau dia duduk di tengah, kena potong kepala dia dan potong ekor dia. Buat rumah sahaja. Ni lah yang ni. Okey, ya. Okey, baik. Ya di awal pun sama. Ya di awal yang tadi kita belajar muka surat tadi ya yang tidak ada kepala juga. Jadi ya di awal dan ya di akhir tidak ada kepala. Okey. Seterusnya huruf J sama jim. Jim di tengah, jim di akhir. Sama macam huruf ca tadi, cara menulisnya. K di awal, K sama dengan kaf, kaf di tengah, kaf di akhir. Cara menulis huruf kaf, tengok kaf asal macam ni. Okey, kaf di tengah, disambung macam ni ke bawah dan baru tarik ekor dia atas tu. Faham? Okey. Tengok kaf di tengah di tengah. Dia bersambung. Selepas ni kalau ada sambung dengan lagi, jangan tutup di hujung ni. Jangan tutup lagi dan tambah ekor dia di belakang. Okey, baik. Kaf K juga sama dengan qaf. Qaf di tengah, qaf di akhir. Qaf ni kamu pusing saja. Kalau berada di tengah, kamu pusing macam tu saja, titik 2. Okey, baik. Lam sama dengan L sama dengan lam di tengah, lam di akhir. Okey, kemudian kita tengok atas dulu. M sama huruf mim. Mim di tengah, mim di akhir. Ustaz dah tunjuk cara menulis mim tadi. N sama dengan sama dengan nun. Nun di tengah, nun di akhir. O sama dengan huruf waw. Waw di tengah, waw di akhir. P sama dengan pa. Pa di tengah, pa di akhir. Q, qaf. Qaf di tengah, qaf di akhir. R, ra. Ra di tengah, ra di akhir. S, sin. Sin di tengah, sin di akhir. Kamu tengok huruf sin, kamu ingat rumah dia ada berapa? Ustaz cakap tadi. Asalnya huruf sin macam ni, 1, 2, 3. Macam tu sin. Tapi kamu tengok ni sin berada di tengah. Okey, ni rumah orang lain. Okey, sin 1, 2, 3. Nampak? Kalau sambung dengan huruf lain, contoh su. Contoh asap. Alif, sin 1, 2, 3. Ingat lepas tu pusing terus pa. Asap. Okey, baik. Contoh sagu. Contoh sagu 1, 2, 3 alif sa. Okey, ga waw gu sagu. Nampak? Sin 1, 2, 3. Ni 1, 2, 3 baru naik atas jadi alif Faham? Okey. Ingat sin mesti ada 3 rumah. Sin. Okey, huruf T sama dengan huruf ta. Ta di tengah, ta di akhir. U sama dengan huruf waw. Waw di tengah, waw di akhir. V sama dengan huruf va. Va di tengah, va di akhir. W sama dengan huruf waw. Waw di tengah, waw di akhir.
Okey, waw dengan va, u sama dengan waw juga ni kan. Okey, waw tulis dia bulat di atas macam ni dan ke bawah. Tengok kepala waw ni mesti atas garisan. Kepala waw mesti atas garisan. Okey, waw bersambung. Okey, sambung macam ni, cari rumah dia, ada rumah, sambung, pusing terus. Di akhir pun macam tu. Contoh huruf va pula. Okey, sambung terus ekor ke bawah, titik. Macam tu. Okey, baik. Ya sama dengan huruf Y sama huruf ya. Ya di tengah, ya di akhir. Ustaz dah tunjuk tadi. Z sama Zai dengan Zai. Zai, Zai, Zal lah. Zal tengok atas garisan. Zai bawah garisan. Tengok ni Zal. Zal. Okay, Zal di atas garisan. Zai pula. Zai bawah garisan. Huruf Zai ni ekor dia di bawah garisan. Okey, dah ada beza tu Zal dengan Zai. Okey. Seterusnya huruf digraf. Digraf ni ada 4. NG, NY, KH dan SY. Hak ni kamu jangan keliru. Kalau jumpa perkataan dia suruh jawikan huruf ni, kamu kena ingat betul-betul. NG sama dengan nga. Nga di tengah, nga di akhir. Okey, nga cara menulisnya macam ni. Nga titik 3. Okey. Kemudian nga di tengah di atas garisan. Okey, naik atas macam tu, pusing. Turun bawah. Ni 3 titik. Okey, nga. Kemudian nga di akhir. Nga last sekali dia tak ada bersambung, sebelum dia bersambung. Macam tu, naik atas, bagi tajam tu, turun ke bawah. Okey, titik 3. Macam tu Okey, tu huruf nga. Okey, huruf nya pula NY. Huruf nya adalah NY. Kena ingat, jangan lupa yang ni. Jangan cari pula N1. Oh, N sama huruf nun. Y sama huruf ya. Salah. NY. Kalau bergabung macam ni, kamu baca pun bunyi nya. Itu huruf nya lah. Nya di tengah, nya di akhir. Kamu tengok huruf nya. Nya asal dia macam huruf, bentuk huruf nun ni, tapi ada 3 titik. Bila bersambung huruf ni di awal ataupun di akhir, huruf nya tu kamu tengok, perasan tak? Okey, nya yang tadi Ustaz ajak tadi, nya bila dia bersambung dengan huruf lain tapi dia duduk di awal, contoh nya di awal, dia titik 3 di bawah. Begitu juga nya berada di tengah. Ni di tengah ni sambung dengan huruf lain. Okey, jadi dia berada di tengah, nya titik 3 di bawah. Okey, nya di akhir seperti biasa. Dia tak ada dia jadi huruf asal, cuma bersambung saja di awal tu. KH sama dengan huruf kha. Kha di tengah, kha di akhir. SY shin. Shin di tengah, shin di akhir. Huruf shin sama dengan huruf sin tadi. Dia mesti ada 3 rumah. Kalau tak cukup, dia tak jadi huruf sin, tak jadi huruf shin. Okey, di sini huruf shin. Huruf shin adalah huruf SY. Dia graf dia SY. SY ni bersamaan dengan huruf shin. Okey, jadi contoh, shin berada di tengah. Dia ni rumah lain, ni shin. 1, 2, 3. Lepas tu disambung dengan huruf lain. Shin ni mesti 3 rumah. Jangan lebih pula. Lebih itu jadi huruf lain. Okey, habis. Muka surat apa ni? Muka surat 4. Sekarang kita masuk muka surat 5.
tanda tolak. Okey, tanda tolak. Pastikan huruf yang dicari berada di tengah atau di akhir. Pastikan huruf yang dicari berada di tengah atau di akhir. Kamu cari satu perkataan dalam ni, kamu tengok dulu huruf tu berada di mana. Di tengah ke di akhir? Kalau di tengah, cari bahagian ni. Di tengah, ditulis tengah kan. Kalau kamu cari huruf tu berada di akhir, cari huruf yang berada di akhir di bahagian ni. Contoh nak cari huruf G. Nak eja gigi. Contoh nak eja gigi. Okey, nak eja gigi. Okey, huruf G, I, G, I. Okey, G di awal. G di awal, kamu tengok muka surat awal tadi. Dia tulis awal kat atas tu. Okey, kemudian huruf I di tengah. Di sini huruf I. I sama dengan huruf ya, tapi dia berada di tengah. Okey, kalau berada di tengah, kamu ambil huruf ni. Tapi huruf ni sebelum dia tak boleh sambung. Sebab tu dia buat rumah di awal macam tu. Tapi huruf tu kalau boleh sambung, kamu tengok muka surat ni. Di tengah dia, bentuk dia macam ni. Kalau sebelum dia boleh sambung. Kalau sebelum dia tak boleh sambung, kamu kena tengok muka surat 5. Sama dengan atas juga yang Ustaz terangkan tadi. Itu kena faham. Okey. Kemudian I di akhir. Kamu tengok sini I di akhir. Kamu tengok I di akhir. Macam biasa. I di akhir sama dengan huruf ya. Ya di akhir macam biasa. Contoh gigi nak eja. Ga, huruf G sama huruf ga. Kemudian ya, buat rumah ya. Kemudian sambung dengan ga. Okey, ya di akhir, buat kepala ya macam tu. Okey, titik, gigi. Okey, ni muka surat 5. Muka surat 6, latihan. Okey, kamu cuba buat latihan ni padanan huruf. Kamu cuba buat, cari dalam jadual padanan huruf muka surat 2, 3, 4, 5 tadi. Okey, kemudian kamu boleh scan jawapan dekat sini. Okey, muka surat 7. Okey, muka surat 7 ni kamu kena bagi perhatian huruf jawi tunggal padanan huruf K. Latihan 2. Huruf K ni ada 2. Sama ada dia akan jadi huruf kaf atau huruf qaf. Kamu kena tengok betul-betul. Kalau tidak, ejaan kamu akan jadi salah. Okey. Guru membimbing murid menulis padanan huruf K. Huruf K di awal suku kata menggunakan huruf kaf. Kalau berada di awal suku kata, huruf kaf. Dan di akhir suku kata menggunakan huruf qaf. Tuliskan sama ada huruf kaf atau qaf. Okey, lah ni kamu kena faham suku kata. Suku kata di awal, dia kata huruf. Okey, suku kata di awal, contoh kita eja baku. Okey, baku. Mana suku kata? Ba satu, ku satu. Ba suku kata awal, ku suku kata yang kedua di akhir. Okey, K duduk kat mana? K dalam suku kata kedua, ku. Jadi kalau suku kata kedua,